Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada hari ini di dalam majlis ilmu, dan kita harapkan mudah-mudahan amalan kita di dalam majlis ilmu ini diterima oleh Allah, kerana ini di antara amalan yang terbaik yang akan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga, seperti mana yang sabit dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha mencari ilmu, terutamanya ilmu agama kita, ilmu akidah, mengenali pencipta kita, maka Allah akan permudah bagi kita, baginya jalan ke syurga. Dan mudah-mudahan Allah permudahkan kita semua. Amin. Dan juga bagi penuntut ilmu, khabar yang gembira, para malaikat mengembangkan sayapnya dan sakinah, ketenangan akan turun kepada kita. Dan binatang-binatang beristighfar memohon keampunan untuk kita. Begitu luas sekali kedudukan ataupun kehebatan bagi penuntut ilmu yang ikhlas kepada Allah nak mencari kebenaran. Oleh kerana itu, bagi mereka jalan mudah ke syurga. Apatah lagi bulan Ramadan, masing-masing semua penat kan? Nak datang pula ngantuk pagi-pagi. Sahur awal, tidur. Alhamdulillah pukul 11 kita punya kelas, 11.30. Okey, fresh dah. Jadi, insyaAllah, pada hari ini kita akan membicarakan beberapa persoalan yang agak penting. Kerana kita start dari dulu sampai sekarang, kita nak beramal dengan amalan yang terbaik. Dan kita dah buat amalan-amalan yang terbaik. Daripada rukun Islam yang 5 perkara tu sampai banyak benda yang kita lakukan, kita mengharapkan semuanya diterima oleh Allah. Kerana dengan penerimaan atau Allah terima amalan tersebut, maka dia akan dikategorikan sebagai ahli syurga. Alhamdulillah. Tapi tahukah kita satu persoalan yang timbul? Kita cuba nak mendapatkan amalan-amalan terbaik ini. Dalam perjalanan kita melakukan amalan-amalan terbaik ini, ada benda-benda, ada amalan yang mengganggu amalan terbaik ini, yang menyebabkan amalan kita menjadi kosong. Jadi, hari ini kita nak bicarakan sedikit persoalan itu. Kerana amalan-amalan yang kita buat dah banyak ni, tapi tak tahu dah hilang ke semua ke tidak. Kenapa kita tak tahu apa yang menyebabkan amalan kita jadi kosong? Ataupun amalan kita tertolak. Tahu ke? InsyaAllah tahu kan? Sebahagian tahu. Alhamdulillah. Jadi, di sini ada, okey, ada apa nama? Kertas untuk kita jadikan rujukan. Ambil yang, kalau boleh orang besar je lah ambil. Budak-budak tak payah kot. Nah, sila bagi-bagikan. Muslimat saya ambil. Tapi tak banyak, saya copy 40 je. Paskan pada. Bagi budak orang-orang dewasa dulu. Budak-budak muda hafal je. Saya pun minta maaf ustaz-ustaz yang Masya Allah, mereka lebih afdal seharusnya duduk di depan ni. Ya. Kita ada Ustaz Aizat, Ustaz Marzuki, ya. Minta izin Ustaz. Baik. Ada dapat ya? Alhamdulillah. Cukup tak cukup, Allahu a'lam. Baik. Saya letak kat sini amalan jahat, terpaksa letak amalan jahat. Kalau tak orang tak perasan, ada orang kata, kerasnya Ustaz, letak amalan jahat. Ya, amalan jahat yang membatalkan pahala kita. Kerana dia merosakkan pahala kita, virus yang merosakkan sistem kita, semua amalan yang kita buat terhapus, hilang, kosong. Sedangkan kita dah buat lama amalan tersebut. Amalan-amalan yang terbaik. Jadi insya-Allah pada hari ini kita membuka sedikit, mudah-mudahan
apa yang kita baca ni nanti bermanfaat kepada kita sampai hari mati, supaya amalan-amalan kita tidak terbatal. Ya. Dia bawa balik mesin ni keras sikit, semangat sikit. Lama tak jumpa sahabat-sahabat. Jadi amalan jahat ataupun amalan yang tidak baik yang membatalkan pahala-pahala kita ni, dia asalnya tidak banyak. Tetapi berapa ramai orang yang nak mengambil perhatian. Berapa ramai orang yang cuba nak memperhatikan amalan-amalan ini untuk dia membekalkan dirinya dari terjebak dalam mengosongkan siri pahala-pahala yang seharusnya didapati di akhirat kelak penuh dengan kebaikan. Jadi, kalau kita saksikan, saya letak yang pertama, ini adalah usul bagi kehidupan kita, masalah syirik. Okey? Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana syirik adalah satu perkara yang paling besar, amalan yang jahat, yang merosakkan semua segala amalan-amalan kita. Amalan syirik ini, yang masalahnya dia masuk tanpa kita sedari kadang-kadang. Disebabkan adat-adat tok nenek kita yang kita bawa. Dan disebabkan manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab atas nama ustaz, atas nama tok guru, memperkenalkan perkara-perkara tersebut. Dan kita kena tahu, di antara permulaan penyembahan berhala-berhala ini, bermulanya daripada orang-orang soleh. Yang kalau kita baca di dalam surah Nuh, kita akan menyaksikan 5 nama orang-orang soleh ini. Bukan dia memperkenalkan, tetapi orang-orang yang jahil memperkenalkan orang soleh. Oleh kerana itu, kita dilarang untuk taksub kepada orang soleh. Dilarang taksub pada ustaz. Dilarang taksub pada tok guru. Asalnya, semua manusia ini adalah tidak maksum, kecuali para nabi. Kullu bani Adam khatta'un, wa khairu khatta'in tawwabun. Semua anak Adam akan melakukan kesilapan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah orang yang bertaubat. Jadi, taksub kepada orang-orang soleh ini, dia akan membawa satu perkara yang paling jahat, boleh cenderung kepada menutup kebenaran. Tertutupnya kebenaran disebabkan kita hanya mengambil pada seorang yang kita taksub. Dan saya menasihati bagi kita penuntut ilmu, jangan taksub kepada satu guru. Ambil mana-mana guru sunnah yang dipercayai siqah pada ilmu, ambil. Lepas tu buat khulasah, kalau nampak perbezaan pandangan, raikan, terutamanya masalah fiqah. Dan ambil, berbincang dengan cara yang baik. Jangan kata ustaz tu betul, ustaz tu betul. Tak, itu bukan adab penuntut ilmu. Kenapa? Bila kita dah kata ustaz tu je yang betul, kita tutup segala ustaz yang lain. Silap kita, ilmu tertutup. Menunjukkan kita taksub. Dan inilah berlaku pada masyarakat kita. Apabila dia taksub pada seorang tok guru, itu je betul, dan akhirnya tok guru itu yang menyesatkan mereka. Dan kita saksikan berapa ramai ya masyarakat kita yang tersesat disebabkan syekh-syekh, ustaz-ustaz, tok guru ni. Na'udzubillah min zalik. Minta Allah lindungkan kita semua. Kerana taksub fanatik kepada seorang alim tidak sama dengan fanatik pada orang-orang lain. Kita fanatik kepada penyanyi misalan, atau pemain bola, ataupun pemimpin. Kita nampak jarang membawa kepada syirik. Tetapi bila kita fanatik kepada alim ulama, di sana ada benda-benda yang berbahaya, perkara-perkara yang berbahaya, yang boleh membawa kepada syirik. Terpasal bila ustaz tu yang berkata, pergi ke kubur tak apa, berdoa, minta pertolongan orang dalam kubur. Nampak? Ustaz, penyanyi kalau sebut tu tak laku. Pemimpin pun sebut tak laku. Tapi bila ustaz yang menyebut, akan menjadi satu hujah bagi mereka. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, agama bukan ikut-ikut. Agama mestilah dalil, fakta, Quran, as-sunnah, hadis yang sahih, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Barulah kita selamat. Okey, jadi dalam kertas ni saya letakkan pertama syirik kepada Allah berdalilkan, kalau ikutkan ayat yang bawah tu ke atas, yang atas tu ke bawah, tak apa, kita baca ayat yang pertama dalam surah An-Nisa.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa sesiapa yang mensyirikkan dengannya, dan Dia mengampuni dosa-dosa selain dari syirik kepada sesiapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia telah melakukan dosa yang amat besar. Okay. Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Clear. Jelas ayat ini mengatakan syirik tidak akan diampunkan. Dan bukanlah berarti kalau syirik sahaja ke, maka yang lain boleh kita lakukan. Tidak. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain dari syirik. Dibukakan situ, kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini amat penting. Jangan kita, kalau begitu boleh buat dosa. Tak boleh. Haram tetap haram. Kenapa? Masalahnya kita tak tahu siapa yang Allah akan ampunkan. Oleh kerana itu istiqamah dalam kebenaran amat penting. Barang siapa yang mensyirikkan kepada Allah, maka dia telah melakukan dosa yang amat besar, penipuan yang amat besar. Jadi dalam ayat ini jelas syirik. Oleh kerana itu kita wajib mengetahui hak kita terhadap Allah supaya tidak melakukan syirik satu persatu. Kerana adat-adat yang dibawa oleh tok nenek ataupun ustaz-ustaz yang tidak bertanggungjawab, kadang-kadang membawa kepada unsur-unsur syirik yang kita ikut. Tuan-tuan dan perempuan, ilmu amat penting. Dan Alhamdulillah kita berada di tempat insya-Allah yang menyebarkan ilmu yang tepat dan ilmu yang betul. Maka istiqamah. Kerana kita berada di akhir zaman, ujian yang datang bukan sebarangan. Ujian yang datang seolah-olah dia mengelirukan kita banyak perkara. Ya Rasulullah mengatakan fitrah ini akan datang di akhir zaman. Sampai yang benar tidak dikenali, yang batil itu yang dianggap benar. Yang benar dianggap batil. Inilah zaman dia. Apabila Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan hujah bagi orang-orang yang tak bertanggungjawab. Ya, mereka pakai Al-Quran dan Sunnah juga untuk berhadapan dengan orang-orang yang membawa kebenaran. Jadi macam mana kedudukan kita? Ustaz ni ada dalil Quran Sunnah. Zikir menari misalan. Dia bawa kisah siapa dia? Ja'far. Ya, yang apabila Rasulullah kata kamu di kalanganku, dia meloncat seronok. Dia gunakan dalil, ini dalil zikir boleh menari. Mana datang hujah di kias macam itu sekali. Kalau kita menyaksikan siapa yang pernah mendengar seorang lelaki, nama dia Abu Talib Al-Ja'fari. Lepas tu dia tambah sikit, nak sedapkan bunyinya, As-Salafi. Jahat tu. Al-Ja'fari tu dah kita tahu, dia tu Syiah. Yang duduk di Johor, rasanya dalam 10 tahun yang lepas. Berkahwin sampai 9 isteri. Dalil dia dalam Quran juga. Tu dia. Tuan-tuan dan perempuan, Quran. Dalam surah An-Nisa. Fanqihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka kawinlah kamu dengan wanita-wanita di kalangan kamu 2 orang, campur 3 orang, ada 5. Dan campur 4 orang 9. Syiah, muta'ah. Dalil, surah An-Nisa. Datang ayat dengan hadis-hadis yang sahih. Hadis sahih juga. Memang hadis palsu tu acara mereka lah. Hadis sahih pun datang untuk berhujah dengan orang-orang yang menegak kebenaran. Tuan-tuan dan perempuan, ini fitnah. Macam mana kita ni pening kepala. Orang awam terfitnah. Pening kepala. Bagaimana nak berhadapan dengan fitnah yang begini?
Ustaz, dia ada dalil. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, Rasulullah tak membiarkan kita dan ulama-ulama ahli sunnah menerangkan kepada kita dengan penafsiran yang betul. Misalan Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, apabila dia mengatakan, apabila dikaitkan dengan kefahaman Al-Quran dan As-Sunnah, mesti dikaitkan satu lagi, apa dia? Penafsiran mengikut kefahaman 3 kurun yang terbaik. Selamat. Maksudnya penafsiran itu mestilah di kalangan para sahabat Rasulullah dan para sahabat. Kemudian tabi'in. Kemudian tabi'in ataupun tabi'in. Ini sahaja 3 generasi yang mentafsir Quran dengan tepat. Selepas itu, kita akan berhadapan dengan penafsiran akal, hawa nafsu, bahasa. Berhati-hati. Kerana peristiwa akhir zaman ini yang paling menakutkan, Dajjal akan muncul. Dajjal akan muncul membawa perkara yang paling menakutkan apabila satu ketika akhir-akhirnya dia akan mengisytiharkan dia itu Tuhan. Tetapi Rasulullah dah mengingatkan kepada para sahabat, jika aku hidup sewaktu Dajjal itu muncul, maka aku adalah yang akan berhujah dengannya. Wa ana hajijuhu, kata Rasulullah. Aku yang akan berdebat dengan Dajjal. Maksudnya pertembungan dengan Dajjal bukan pertembungan dengan parang, senapang, senjata. Tak. Permulaan dengan hujah. Dan ini juga mengisyaratkan Dajjal tidak muncul dalam bentuk orang kafir. Takkan muncul. Kerana dia akan muncul dalam bentuk yang mensyubhatkan, mengelirukan orang Islam. Dan dia akan muncul dalam bentuk seorang Islam juga. Macam Abdullah ibn Sabah. Kalau kita pernah membaca kisah Abdullah ibn Sabah yang memporak-perandakan saf orang Islam pada zaman sahabat masih hidup. Sedangkan ya, kita tengok Amirul Mukminin Saidina Osman terkena fitnah Abdullah ibn Sabah sehingga terbunuh, ya, mati dibunuh. Abdullah ibn Sabah, Yahudi yang berpura-pura sebagai seorang Islam. Jadi dalam peristiwa yang begini, kita kena berhati-hati. Dajjal akan muncul dengan berhujah, hujah yang kuat. Itu pasal tuan-tuan dan perempuan jangan terkejut kalau saya bicarakan Dajjal akan muncul dengan Quran dan hadis. Di waktu itu siapa yang akan berlawan dengan dia? Tetapi Rasulullah dah katakan, jika aku mati, maka kamulah yang akan berhujah dengannya, yakni kamu mempertahankanlah diri kamu dengan ilmu-ilmu yang tepat, supaya tidak terkeliru dengan hujah-hujahnya. Bila kamu mendengar Dajjal datang, jangan pergi nak tengok, jom kita pergi tengok. Tak boleh. Begitu sekali Rasulullah kata, jangan. Pop keluar WhatsApp. Dajjal dah muncul. Ada video sekali. Okey? Nak dengar, pasang. Tuan-tuan dan perempuan, satu benda yang mengelirukan. Saya berani kita menyaksikan pada zaman ini banyak benda mengelirukan. Khawarij tu dia kelirukan kita dengan dalil-dalil cukup dahsyat. Sampai orang tengok, Masya Allah, betul hujah dia. Kalau tidaklah ada ulama-ulama sunnah yang mempertahankan, nescaya ramai yang akan tersesat dengan fahaman Khawarij. Kerana Khawarij muncul sekarang ni dengan hebatnya. Ya, muncul dengan hebatnya. Apabila Rasulullah mengatakan, jangan kamu pergi bila dengar Dajjal datang, jauhkan. Jangan pergi, tinggal. Kerana apa? Seseorang dari kamu pergi, konon ingat iman dia kuat, lalu mendengar hujah-hujah Dajjal, dan akhirnya dia bersama dengan Dajjal. Nampak tu? Kita ingat iman kita kuat. Aku power, aku dah belajar Quran Sunnah kat sini. Dah boleh dengar. Siap. Kerana syubhat yang dibagikan, fatwa-fatwa ataupun hukum hakam, dalil-dalil yang dibagikan mengelirukan kita. Dan akhirnya kita mengikut Dajjal. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun terbaik adalah asas pegangan kita. Oleh kerana itu bila hujah, kita tengok ada tak 3 kurun terbaik. 3 kurun terbaik mengeluarkan tafsir Al-Quran dan tafsir Al-Hadis. Kalau tak ada, saya kata tinggalkan. Kerana Rasulullah telah memberi jaminan. Khairun nasi qarni summal ladhina yalunahum summal ladhina yalunahum.
Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah di zamanku, Rasulullah dan para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian tabi'in, summal ladzina yalunahum tabi'in. Maksudnya kita semua tahu kan, tabi'in tu anak murid sahabat, ya, tak bertemu dengan Rasulullah. Tabi'in tu bertemu dengan tabi'in, mati dalam keadaan beriman. Okey. Jadi itu sahaja yang memberi jaminan kita. Jadi masalah syirik adalah masalah yang besar. Dan masyarakat kita kena belajar, kita sendiri kena belajar masalah syirik biar terperinci, kerana ramai yang terjebak tanpa disedari. Kita ingat syirik ni hanya sembah tokong je. Cina tu syirik. Kita tak. Boy. Tahukah kita musyrikin Mekah tu dulu, mereka membawa fahaman ataupun agama Nabi Allah Ibrahim. Pada asalnya mereka bukan orang musyrikin. Allah tak sebut mereka musyrikin. Mereka membawa agama Nabi Allah Ibrahim. Pasal kita lihat kalau baca sejarah tentang penduduk Mekah, mereka melakukan tawaf, mereka melakukan korban, mereka melakukan haji. Acara haji itu semua mereka lakukan. Mereka mengangkat tinggi kedudukan Kaabah dan air Zam-Zam. Tetapi kenapa jadi musyrikin? Kerana amalan itu telah bercampur di samping membawa berhala ke dalam kawasan Kaabah dan Kaabah itu sendiri. Dan jangan sangka kita selepas ditinggalkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang silam tak akan terjebak daripada syirik. Apabila Rasulullah mengatakan akan berpecah sataftariku hadhil ummah, akan berpecah umat ini kepada salasa wa sab'ina firaq, 73 golongan. Kulluha fin nari illa wahidah. Semua dalam neraka melainkan satu. 73 golongan ini bukan masalah fiqh. Semuanya orang Islam. Kita tak masuk orang kafir. Semuanya orang yang mengaku dirinya Islam. Dan perpecahan ini bukan masalah fiqh. Bukan masalah, ialah masalah fiqh yang ramai orang jadikan itu sebagai isu untuk menghukum seseorang. Bukan. Tetapi ianya masalah akidah. Daripada 73 golongan hanya satu. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Ya, Rasulullah ingatkan kepada kita. Oleh kerana itu, kita akhir zaman ni dah berpecah 73 golongan. Tapi saya suka mengingatkan kepada kita, oleh kerana kita betul-betul inginkan kebenaran, Allah akan bantu kita berdalilkan satu hadis. Hadis yang mana Rasulullah SAW mengingatkan bahawa golongan ini akan muncul sepanjang zaman. La tazalu ta'ifatun min ummati, akan berterusan di kalangan umatku, zahirina 'alal haq, yang muncul dengan membawa kebenaran. La yadurruhum man khazalahum, dan tidak memudaratkan bagi mereka orang-orang yang cuba mengacau mereka, mengganggu mereka, menghina mereka, dan membuat perancangan untuk menghancurkan mereka, hatta ya'tiyal amrullah, sehingga datang keputusan Allah, menang ataupun mati syahid. Golongan ini akan muncul sepanjang zaman. Tuan-tuan dan perempuan, jangan lepaskan diri. Kita berada di akhir zaman. Jangan jadikan kita buat sesuka hati. Jangan. Kerana apa? Golongan ini dikatakan muncul sepanjang zaman, dan zaman ini pun ada golongan ni. Cuma nak kenal macam mana. Lalu Imam Ahmad rahimahullah yang berada di zaman tabi'in. Dan kita kenal Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah. Kemuncak dia di penjara 3 tahun dan disebat di dalamnya kerana mempertahankan akidah tauhidnya yang bersih. Lalu dia mengatakan, golongan itu ialah ahlul hadis. Dan aku tidak kenal golongan itu melainkan ahlul hadis. Siapakah ahlul hadis? Ya, Rasulullah mengatakan golongan yang berjaya, golongan yang mendapat pertolongan dari Allah ni, yang Imam Ahmad katakan mereka itulah ahlul hadis. Ahlul hadis itulah orang yang sibuk nakkan hadis sahih, hadis sahih, hadis sahih, nak beramal dengannya. Itu dia. Dan mudah-mudahan kita di kalangannya. Kerana orang ahli hadis inilah yang akan keras dengan Dajjal di akhir zaman. Ya, keras. Rasulullah kata mereka keras dengan Dajjal. Kita akan lawan mereka, Dajjal itu. Tapi dengan ilmu. Okey. Jadi
Alhamdulillah bagi mereka yang suka kepada nakkan hadis sahih, macam kita tengok nak tahu status hadis kan. Okay, hadis sahih ke tidak, maka alhamdulillah itu di antara tanda-tanda kita adalah golongannya. Itu sebahagian. Jadi kena lengkapkan sebahagian-bahagian yang lain. Maka alhamdulillah Allah bagikan petunjuk kepada kita untuk mengenali golongan ini. Baik. Jadi kita sambung balik ayat yang berikutnya yang berkaitan dengan syirik. Ayat yang bentuknya sama, tetapi di belakangnya ada sedikit perbezaan. Dalam surah An-Nisa juga ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dekat situ ada faqad tu, ada baris bawah tu, padamkan baris bawah tu. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa sesiapa yang mensyirikkan dengannya, dan Dia mengampuni dosa-dosa selain dari syirik kepada sesiapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat jauh. Jadi Allah mengatakan orang yang syirik ni dia akan sesat sejauh-jauhnya. Oleh kerana itu kita tidak memohon pertolongan kepada musyrikin. Ya, kerana mereka sesat. Okey. Kemudian Allah menceritakan di dalam surah Az-Zumar ayat 65 berkaitan dengan masalah syirik ni. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada rasul-rasul sebelum kamu, jika kamu melakukan syirik, maka akan dibatalkan amalan kamu dan kamu akan masuk di dalam golongan yang rugi. Nampak tak? Ayat ni jelas menunjukkan kepada kita orang yang syirik, amalan dia terbatal. Macam seorang tu Muslim, tiba-tiba dia murtad, semua amalan dia batal. Dan amalan orang yang syirik, walaupun dia buat macam mana sekali hebat pun, lebih kurang amalan tu seperti amalan orang kafir juga, tidak diterima oleh Allah. Okay, dahsyat. Jadi, bila seorang tu syirik, habis terbatal. Oleh kerana tu, kita kena berhati-hati. Jangan lakukan syirik. Walaupun syirik tu dianggap kecil. Kerana masalah syirik, sebut kalimah syirik dah besar dah. Walaupun syirik tu kecil. Merbahaya. Terutamanya masalah-masalah adat-adat kita tu. Kepercayaan-kepercayaan. Misalan, golongan yang terselamat ataupun mendapat masuk syurga tanpa hisap, 70,000 golongan. 70,000 golongan ini di antaranya dengan 4 sifat mereka terselamat, ya, berjaya melepasi 4 perkara tu atau menunaikan 4 perkara tu, maka dia berjaya. Rasanya kita macam mana? Dah tahu kan 4 golongan tu? Oh, tak tahu? Tuan-tuan dan puan-puan, rugi. Kan? Kami yang tahu dah bersedia awal supaya tidak terjebak. Kalau kita sekarang ni dah pernah terjebak, wallahualam, minta Allah bagi baliklah, kan, ruang tu, kota tu. Okey, yang pertama, golongan yang masuk syurga tanpa hisap. Pertama, dia tidak berprasangka dengan prasangka yang tak betul, yang ni disebabkan tak betul, yang dikatakan tatayyur. Dalam bahasa Arab, tatayyur. Tatayyur ni perkataan tuyur, burung. Orang Arab jahiliah tu, dia pegangnya burung kalau dia nak pergi mana? Nak keluar misalan. Maka dia ambil seekor burung, dilepaskan terbang. Kalau terbang ke kanan, maksudnya tuah. Boleh pergi. Kalau terbang ke kiri, maksudnya tak bertuah. Tak boleh pergi. Syirik. Kefahaman tu salah. Tak ada kait-mengait burung dengan tuah dan sial. Masyarakat kita sekali tu baca dalam surat khabar, dia menang dalam jaring-jaring. Joran-joran. Jaring-jaring pula.
tangkap ikan, dapat hadiah 10,000 je. Dia kata apa? Alhamdulillah. Kalimah Alhamdulillah. Saya berjaya menangkap ikan disebabkan saya terbalikkan baju saya. Syirik. 10,000 jadi syirik. Apa kait baju tu dengan ikan tu? Kecualilah kalau baju tu tak berasuh berapa tahun tu dilontar kat dalam kolam tu ikan mati. Okey, kita boleh terima reason tu. Disebabkan baju tu. Dah bau hapak, bau apa macam tuba kan. Tetapi bila dia kaitkan begitu, habis. Syirik. Tatayur yang tak kena. Okey. Masyarakat kita banyak benda-benda yang begini. Bila bertemu ular tengah jalan, jangan pergi. Sial. Ya. Tangan gatai-gatai ni apa tanda? Tuan-tuan dan perempuan, apa cerita? Tangan gatai kamu sahur tadi tak basuh tangan ni. Mata genyit. Kan? Yang isteri kata, kenapa bang? Kan? Suami tu genyit lain kan? Dia tak faham. Tak boleh. Maksudnya, genyit tu kerana rindu ke apa ke? Tak boleh. Bila tengok rama-rama masuk rumah, apa tanda? Ya, kita nampak remeh. Tapi, dia berkaitan dengan i'tiqad kita. Ada ke? Dah ada semua kan? Allah. Satu dah terlepas dah. Ustaz ni mula-mula dah lepas dah. Saya teringat. Ya, ini pun pepatah-pepatih ni, apa orang kata ni, sebenarnya mengganggu juga. Satu hari tu ada satu kenduri tu. Kenduri kahwin. Hujan turun lebat. Seorang hamba Allah tu kata apa? Agaknya si pengantin ni makan dalam periuk agaknya. Subhanallah. Apa kait makan dalam periuk hujan turun? Nampak tak? Itu orang kata apa? Pepatah-pepatih apa? Apa nama nak sebut kan? Dah duduk Mesir tak reti pula. Jangan makan dalam periuk, nanti kahwin hari hujan. Tu dia. Orang dulu, orang-orang tua dulu cakap. Tak boleh. Kenapa dikaitkan begitu? Kalau nak, ya betul tak senonoh lah makan dalam periuk, lapar sangat ke? Kan? Bagi tahu terang. Jangan digunakan kaedah-kaedah tu. Kata tak elok makan dalam periuk. Ya, tak senonoh. Kamu anak dara pula tu. Siap masukkan kepala dalam periuk. Tak elok. Cakap terus terang. Ini dikaitkan, jangan makan dalam periuk, nanti kahwin hari hujan. Tak boleh. Tapi itu yang disebut. Saya terdengar, subhanallah. Macam mana boleh jadi fahaman begitu? Kita kaitkan dengan keadaan yang tak ada kena-mengena. Syirik. Itu banyak. Ya, patah apa orang-orang tua kita cakap. Apa lagi? Kalau ingatlah. Tak ingat dah. Jadi, dalam bab-bab yang begini, bersihkan, clearkan kita daripada masalah syirik. Kemudian Allah mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya silap-silap. Okey, terjemahan tu dah silap, betul kan Padam? Macam mana boleh jadi macam tu? Padamkan terjemahan tu salah. Walau asyraku, jika mereka melakukan syirik. Betul kan? Walau, jika mereka, dan jika mereka asyraku, melakukan syirik, lahabita anhum, maka akan dibatalkan ke atas mereka ma kanu ya'malun, apa yang mereka amalkan. Habis syirik. Okey, salah ya terjemahan tu, tolong Padam. Jadi bila kita menyaksikan persoalan ini adalah satu persoalan besar, tuan-tuan dan perempuan, belajarlah masalah syirik dengan tepat. Saya harapkan kita dapat belajar. Okay. Yang pertama tadi, tatayur. Dan yang kedua, yang ni insyaAllah kita tak ada. Rasanya tak ada seorang pun. Berubat dengan menggunakan besi panas. Dia adalah salah satu sistem perubatan pada zaman dahulu. Cuma ulama' berselisih pandangan makruh ataupun haram. Disebabkan larangan Rasulullah SAW. Dia panaskan besi tu macam nak cucuk cop kuda tu. Kan? Pop dia letak kepada tempat yang sakit.
Kalau ada kurap tu, pum kata memang hangus. Sehat terus. Kurap tak tumbuh tapi bekas tu tinggal. Tapi alhamdulillah kita tak ada. Ya, nak. Macam orang salin ni pakai tungku. Tungku lain. Okey. Dia bukan besi panas tetapi tungku adalah sistem. Janganlah letak tungku berapi pula. Kan? Tungku tak ada masalah. Itu sistem ni. Sekarang ni dia gunakan arus elektrik. Itu memerlukan perbahasan ulama. Ya, dia macam laser apa tu insya-Allah lagi, tapi ada saya dengar satu sistem yang digunakan menggunakan api tu. Saya tak pasti. Dia panaskan macam besi dalam foil dalam. Itu tak apa kalau sekadar panas, tapi jangan direct. Panas tu direct. Ya, api yang bernyala tu dikenakan, tak boleh. Naam. Ya, sekarang ni saya pun tak pasti kedudukan tu. Ya. Saya tengok budak tu meraungnya macam nak mati. Lebih baik khitan dengan cara yang biasa ni. Tapi Allahuakbar, mungkin kena rujuk balik fatwa ulama dalam bab tu. Syekh Aizat Fi ada fatwa dalam bab tu. Allahuakbar. Syekh Marzuq, dia pun tu ustaz. Maaf. Okey, baik. Alhamdulillah kita tak ada. Ke ada? Tetapi saya melihat macam bangsa di Afrika sana, mereka masih lagi mengekalkan beberapa adat yang kita nampak adat yang tidak sihat. Dia bakarnya api, nak tanda dia ni dari kabilah mana, dia orang mana, orang Minang misalan. Maksudnya di sana, dia akan tanda dengan besi panas, zik, zik. Ada bentuknya. Tak boleh. Kena pula kat muka. Diharamkan sama sekali. Ya, tak boleh. Okey, yang ketiga. Wala yastarqun. Tidak menggunakan bomoh-bomoh dalam siri ruqyah. Bomoh yang tak betul ni. Tak boleh. Ustaz dia pakai kopiah, ustaz. Lah, kau pakai kopiah jadi hujah. Habis dia baca bismillah. Itu semua temberang-temberang yang digunakan oleh bomoh-bomoh yang tak bertanggungjawab. Oleh kerana tu, siapa yang nak berawat dengan rawatan Islam, dia kena tahu benda ni. Ya, bukan semua orang baca bismillah tu betul. Ya. Penting sangat-sangat. Kerana apa? Kerana dia membawa kepada syirik kepada Allah banyak perkara. Kalau kita tengok bomoh diraja, bomoh tu mengaku raja bomoh. Yang nak cari MH370 hilang tu, apa dia bawa? Dia bawa tu benda dah merapu. Tak ada kait mengait. Bawa pukat. Bubu. Ya. Itu untuk tangkap ikan, bukan tahan kapal terbang. Bawa kelapa atas tikar. Lepas tu baca Yasin dengan salah kebanyakannya ayat ni. Lepas tu katakan dirinya betul. Syirik. Bomoh tu bawa benda syirik yang jelas. Bomoh-bomoh ni penipu belaka. Kebanyakan penipu. Menggunakan ayat Quran sebagai jual beli. Orang keliru dengan penggunaan ayat Quran. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kena ada juga ilmu dalam bab ini. Usul dalam memahami ruqyah merubat sakit secara Islam. Okey. Dia ada beberapa perkara. Misalan, kalau satu ketika dahulu, masyhur kan, orang tu scan. Bomoh tu scan. Keluar TV tu. Itu yang ramai orang datang. Dia scan. Kamu ada 10 ekor jin. Boy. Pasal berlaku. Orang tu datang kat sini. Ya. Ada dua. Seorang sini, seorang kat sana. Tempat saya. Dia minta tanya, Ustaz, macam mana? Apa yang macam mana tu? Dia rawat saya, dia scan. Kalau guna scan betul macam apa, tu okey juga. Letak dalam tu, scan betul-betul. Ni tak, dia scan dengan tangan tu. Awak ada 30 ekor jin. Budak ni, budak perempuan ni, dia kata saya dengan suami saya tak ngam. Ya, bergaduh apa semua. Tak tahu Ustaz, tak tahu apa sebabnya. Jadi orang cadangkan pergi ke bomoh ni. Lalu lepas saya pergi, bomoh tu kata saya ada 30 ekor jin. Maksud kena keluarkan jin ni. Dan suami awak ada 70 ekor. Oh, besar. Lalu bomoh ni minta
bawa suami awak ke sini. Saya kata, macam mana saya nak bawa suami saya? Saya ganduh, tak ngam. Habis macam mana Ustaz? Saya tanya, awak percaya? Tak tahulah Ustaz. Yalah, orang awam dia tak tahu. Tapi bagi kita yang ada ilmu, saya kata, jangan percaya. Habis Ustaz macam mana? Pertama, saya baca sedikit ruqyah, tengok ayat-ayat Quran, tengok dia tak ada apa-apa. Okey, secara kasar, enti tak ada apa-apa. Ambil buku zikir, okey, baca, beramal, zikir pagi dan petang. Macam mana yang tertulis dengan hadis-hadis yang sahih ni, beramal. Bagi tempoh seminggu atau 2 minggu. Lepas tu kalau apa yang baik, bagi tahu saya. Okey, dia pun beramal. Lepas 2 minggu dia call. Ustaz, kita pun excited. Jin tu dah keluar ke apa ke kan? 30 ekor, banyak kan? Macam mana? Ustaz, saya dah jumpa. Apa juga? Apa yang dijumpanya? Jin. Tak. Apa dia? Saya jumpa email suami saya bersembang dengan seorang perempuan tu. Oh, itulah jinnya. Saya kata itulah jin dia. Bukan jin 30, 70, tapi itulah jin yang mengganggu dalam keluarga awak sampai bergaduh. Pasal tabiat orang lelaki ni, nak bagi tahu orang perempuan, sorry orang lelaki. Kalau dia dah ada orang yang lain, orang isteri dia memang dia kasar sikit. Bukan kasar sikit, kadang kasar banyak. Pasal ada perempuan lain dalam jiwa dia. Okey, maaf orang lelaki. Jadi begitu. Saya kata, okey, nampak tak? Bukan jin 30, bukan jin 70. Dan satu kaedah yang amat penting, Allah dah sebut dalam Al-Quran, dalam suratul A'raf, bahawa manusia tidak boleh tengok jin, tak boleh nampak jin. Jin yang nampak kita dari arah yang kita tidak ketahui. Kita nak nampak jin, tak boleh. Habis kalau dia nampak jin, kalau dia nampak jin, maka dia yang kena dirawat. Bukan dia merawat orang. Disebabkan jin telah menggunakan mata dia untuk melihat kawan-kawan dia dan dia sebenarnya dirasuk. Itu pasal kalau orang rasuk, dia nampak benda-benda yang kawan-kawan dia. Pasal jin tumpang. Orang rasuk kalau berbicara, dia bukan bahasa dia. Bahasa jin tu dia guna. Okey? Jadi, awal-awal dah bercanggah dengan Al-Quran. Al-Quran kata, kita tak nampak, tiba-tiba muncul seorang syekh ustaz mengatakan, dia nampak jin. Oleh kerana itu, tipu. Saya dalam bab ni tegas, tipu. Pasal kita pernah melibatkan diri. Okay. Dan di antara masalah bomoh-bomoh yang bukan syar'i ini, dia menggunakan benda-benda yang pelik-pelik. Kalau ada bomoh menggunakan jarum, telur, apa lagi? Lada hitam, sahurnya masuk dalam gulai, dia letak ke situ. Garam untuk pagar rumah. Ustaz, telefon seorang hamba Allah. Ustaz, ya. Nak minta tolong Ustaz pagar rumah saya kata, maaf, saya bukan kontraktor. Kita tahu dah, dia nak masuk pagar tu, nak buat benda-benda tu. Iyalah Ustaz, bukanlah maksud nak na'udzubillah. Tidak ada pagar rumah melainkan yang sabit dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata nak masuk rumah tu baca bismillah. Syaitan akan duduk di luar, tak boleh masuk. Dia memang menunggu di pintu. Ni kita masuk, main masuk aja. Itu dah merupakan pagar. Nak makan baca bismillah, pagar. Tapi sayang bila kita tinggal pagar yang Rasulullah ajar, kita pergi ambil garam, lada hitam, awak tak ambil rempah kurma terus. Habis cerita. Sayang. Ya. Baik. Jadi oleh kerana itu, dalam bab ini, ya, kita minta Allah lindungkan kita dari terjebak masalah-masalah syirik, bomoh ni. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Jadi 4 sifat. Tidak tatayur dan tidak menggunakan besi panas untuk berubat. Yang ketiga, tidak mengambil bomoh. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Okey, baik. Jadi itulah amalan-amalan jahat, membatalkan amalan-amalan kita. Syirik kepada Allah. Yang kedua, ini yang sakit ni. Yang kedua, ni yang banyaknya. Mengumpat dan menyakiti sesama Muslim. Tuan-tuan dan perempuan, inilah persoalan yang paling besar kita hadapi. Bila kita nak berbicara sesuatu perkara pada seorang itu, pertama pastikan apa yang kita nak bicara, baik ke buruk. Bila kita nak menyebutkan nama orang, pastikan untuk apa? Untuk islah ke? Atau untuk kita
menyelesaikan masalah atau untuk mengumpat. Ini amat penting kita ketahui. Kerana bila kita sebut nama orang, antara dua, baik ataupun buruk, mengumpat ataupun tidak. Ini yang berbahaya. Ya. Kita berjumpa dengan kawan-kawan kita. Apa khabar Zainab? Alhamdulillah baik kan. Itu dapat pahala dah pertemuan tu. Tanya khabar macam mana anak apa semua, alhamdulillah semua dapat pahala. Kerana hidup kita ni dikategorikan ibadat. Apa juga kita buat ibadat. Cuma dapat pahala tidak ataupun lara. Okey. Kamu nak tahu? Di situ ada masalah. Dah nak tahu tu. Joyah tu. Apa dia? Bila dah sebut nama, dia akan timbul masalah. Joyah tu buat kuih bangkit, tak bangkit. Tidur. Bila kita sebut aja begitu, terus mengumpat. Habis cerita. Yang mah ni mula, janganlah sebut macam tu. Macam mana kamu tahu? Sudah. Kan? Dia akan menyebabkan si Joyah tu marah. Bila marah tu, kategori yang berbahaya. Sampai Kak Joyah, betul ke kamu buat kuih bangkit tak bangkit-bangkit? Joyah pun kata, memang aku buat kuih itu bukan kuih bangkit, memang kuih tidur. Tu asal tak bangkit. Habis cerita. Fitnah pula jadi. Okey, jadi nak menceritakan benda ni simple, tetapi dia akan menghilangkan amalan berdalilkan hadis. Mari kita tengok hadis ni. Apabila Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, atadruna mal muflis. Rasulullah kata, tahukah kamu siapa dia yang dikatakan muflis? Okay, kita baca terjemahan dia. Sahabat menjawab, muflis di kalangan kami sesiapa yang tiada dirham dan barang-barangan. Okey, dirham, nilai mata wang yang paling kecil, perak di zaman Rasulullah disebutkan dirham, dan barang-barangan mata'. Itu yang difaham oleh masyarakat kita tentang muflis. Dan muflis bagi kita bila bank dia declare dia muflis. Okay, hanya reta dia bertimbun kat belakang. Okay. Baginda bersabda, muflis di kalangan umatku ialah orang yang datang dengan pahala solat. Nampak tak? Rasulullah kata pahala solat. Solat tu rukun. Pahala yang paling besar. Solat. Puasa. Zakat. 3 perkara yang mana merupakan usul dalam amalan kita. Dalam rukun Islam. Dibawa bertemu dengan Allah. Tuan-tuan dan perempuan tahu tak? Kalau bawa solat, puasa, zakat. Di sisi Allah, confirm dia di kalangan ahli syurga. Kalau penuh amalan tu dengan betul. Tetapi dia pernah memaki si fulan, memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, mengalirkan darah si fulan dan memukul si fulan. Ya, memaki, mengumpat dikategorikan dalam bab yang dikaitkan dengan membicarakan pribadi manusia. Maka di akhirat kelak diberikan pahala kebaikannya kepada si fulan ini. Si fulan ini. Maka jika habiskan kebaikannya, sedangkan belum selesai balasannya, maka dia ambil dosa orang yang diperlakukan tidak baik itu, kemudian dicampakkannya ke dalam neraka. Maksudnya, dia bagi, aku pernah mengumpat kamu, nah. Aku pernah mengata kamu, nah. Aku pernah cubit kamu, nah. Itu semua apa yang kita buat. Bagi pahala. Bagi pahala, habis pahala kita. Balasan tak selesai lagi. Orang yang kita umpat kata tu masih lagi menunggu untuk dibalaskan. Ambil dosa dia pula masuk kat kita. Ambil dosa dia. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, itu pasal bila sampai ayat-ayat Al-Quran mengatakan Allah sari'ul hisab, cepat penghisaban dia ataupun teliti hisab dia, begitu dahsyat, menakutkan. Habis amalan kita. Oleh kerana itu, adakah kita mengumpat? Adakah kita berbicara peribadi orang? Saya nasihat pada hari ini, kita berada di sini, mudah-mudahan inilah hari yang terakhir untuk kita mengumpat orang. Bagi orang yang suka mengumpat. InsyaAllah ramai yang saya tahu tak suka mengumpat. Sikit-sikit je. Okey? Jangan bicara saudara kita melainkan yang baik-baik. Kalau tidak, diam. Jangan sebut nama.
cuba elakkan. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah selamatkan kita daripada perkara-perkara tersebut, ya. Amin. Jadi hadis ini mengatakan dia pernah memaki si fulan atau mengumpat si fulan, memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, mengalirkan darah si fulan dan memukul si fulan. Semua benda-benda tu dilarang tanpa sebab, maksudnya. Maka diberikan pahala kebaikannya kepada si fulan. Kita lakukan amalan, kita start, kita balik sampai hari kematian kita. Dah kategori amalan yang terbaik kita nak persembahkan kepada Allah. Belum sempat kita persembah, kita berada di mahsyar, amalan itu diambil, dirampas. Bayangkan kita simpan duit banyak, tiba-tiba orang rompak kita, habis. Dan di sinilah kedudukan yang paling penting. Saya nasihatkan pada diri saya, ya, supaya, dan tuan-tuan dan perempuan semua, supaya elakkan benda-benda begini. Elakkanlah. Tolong elakkan untuk jaga diri kita di dalam kebaikan. Kita tahu sesuatu orang di masyarakat tu banyak buruk, anak buruk dan membuat sesuatu yang zalim. Tapi kita nak kongsikan dengan orang lain, dia orang tu kita kenalah. Okey, kalau yang berkaitan dengan orang yang jahat itu tak apa. Maksudnya orang yang jahat, betul jahat dia. Jangan disebabkan perbezaan fahaman politik kita kata dia jahat, itu tak boleh. Maksudnya jahat yang boleh memudaratkan orang lain, okey, tak apa. Itu pun bila berbicara ada had dia. Jangan ditambah-tambahkan. Okey, maksudkan kita bagi tahu had apa yang dia buat jahat tu. Maka berhati-hati. Itu je. Tapi itulah, pastikan betul benda tu jahat. Dia tak boleh nak menghukum hanya pandangan orang cerita dia tu jahat, tak boleh sama sekali. Okey? Baik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmizi, okey, yang merupakan hadis yang menakutkan bagi saya, menakutkan. Kenapa? Kita dah amal banyak, tiba-tiba kita diambil pahala. Kalau ada lagi pahala, alhamdulillah. Ni masalah langsung tak ada, ambil pula dosa. Maka bila diambil dosa, maka kita orang yang berdosa, maka dicampakkan ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang ketiga, ini amalan yang akan batal dalam bab ini, amalan bersedekah. Amalan sedekah yang akan terbatal. Yang mengungkit dalam bersedekah. Kita ungkit apa yang kita buat. Dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 200 sebelum tu, 263 64 tu, menceritakan tentang sedekah yang mana Allah lipat gandakan satu pahalanya menjadi 10 dan menjadi 700. Tuan-tuan dan perempuan, pahala sedekah dahsyat. Orang yang bersedekah dahsyat. Ya. Bahkan orang yang bersedekah ini, dia akan menyaksikan pada hari kematian dia, hari nazak tu, seolah-olah sedekah itu akan membantu dirinya. Ya. Nazak kita dalam keadaan nazak. Tahu tak, nazak bukan satu perkara yang boleh dipermainkan. Oleh kerana itu kita diminta arahkan doa, Allah makhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Nak dapat husnul khatimah tu yang masalah ni. Dan jangan kamu mati dalam su'ul khatimah. Kerana pada nazak adalah suatu waktu yang paling cemas, yang mana kedudukan seorang itu, walaupun pada hari ini dia boleh mengucap kalimah la ilaha illallah, banyak mana dia nak mengucap pun boleh. Tapi pada hari nazak belum tentu dia dapat melafazkan kalimah la ilaha illallah. Pada hari ini dia boleh mengatakan aku cinta Allah, aku sayang Allah, aku cinta Rasulullah, ya hanana. Tapi belum tentu pada hari nazak dia boleh menyebut kalimah aku cinta Allah ini. La ilaha illallah. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, perawinya Bara' ibnu Azib. Dalam kisah tu panjang, cuma saya ambilkan pada pada awal hadis tu, dua kisah berlaku terhadap orang yang nak mati. Pertama, orang yang beriman nak mati. Dalam kisah tu, apabila Rasulullah SAW bersama sahabat datang menziarahi makam, menziarahi seorang lelaki yang
mati di kalangan Ansar, lalu sampai ke kubur, Rasulullah pun duduk kat kubur, maksud selesai kebumikan, maka dia ambil sebatang kayu, dia tunduk, dia cuit, apa? Bahasa Perak pula, sorry. Apa? Cuit lah kan? Kuis, aywa. Kuisnya tanah tu. Ya. Okey. Sahabat lain semua tunduk. Sehingga kan Bara bin Azib mengatakan, kalau burung lalu tu dia ingat tunggul kayu, semua diam. Itu tabiat sahabat bila berdepan dengan Rasulullah. Adab mereka dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya, lalu mengatakan, Ista'idhu billahi min azabil qabr, sebanyak 2 ataupun 3 kali. Mohon perlindungan Allah dari azab kubur. Mohon perlindungan Allah dari azab kubur. Mohon perlindungan dari Allah dengan Allah dari azab kubur. Apabila seorang mukmin yang nak mati, mula Rasulullah ceritakan, orang mukmin nak mati, sifat dia macam mana? Bila dia nak mati, dia baring ataupun alam nazak, siapa yang datang? Kalau kita belajar, malaikat maut terus datang. Kan? Tak. Weh, cepat sangat nak mati tu. Datang malaikat yang berpakaian putih dengan membawa kain kafan yang putih dengan baunya harum. Malaikat-malaikat tu duduk kiri dan kanan sejauh mata memandang. Oleh kerana tu orang yang nak mati, dia dalam keadaan dia melihat benda tu, perkara tu, ya, dia jadi asyik. Dia tengok macam kita bila nampak satu benda baru tu, tengok orang cakap pun, "Weh, mah." Baru sedar. Tidak ralik kata orang. Jadi orang nak mati ni dia tengok tu. Tu pasal Rasulullah kata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang nak mati dengan la ilaha illallah. Pasal dia tengah concentrate, duk perhati sesuatu tu. Bila dia dalam lama sikit tu, la ilaha illallah, mungkin dia terperasan la ilaha illallah. Bila dia sebut la ilaha illallah, insyaAllah. Jadi dia tengok tu. Kemudian datanglah malaikat maut. Malaikat maut, mana dia duduk nak cabut nyawa? Tak tahu. Ya. Kaki, hidung. Engkau orang ni. Ni di kepala ni. Dia duduk di tepi kepala untuk mengambil nyawa kita. Kat mana dia tarik nyawa kita? Ni, nasiyah yang dikatakan nasiyah. Ni dah botak sikit ke atas sikit. Okey. Nasiyah. Nasiyah ni kawasan ni. Okey. Maka malaikat maut duduk di bahagian kepala dan mengatakan, ya ayyuhan nafsut tayyibah, wahai roh yang baik, keluarlah kamu dalam keadaan Allah redha kepada kamu dan Allah sukakan kamu. Di sinilah Rasulullah mengatakan, apabila Rasulullah mengatakan dalam hadisnya dengan maksud, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, Allah tak suka bertemu dengannya. Bukan waktu hidup tu, tetapi waktu nazak. Rasulullah kata waktu nazak. Bila malaikat maut kata, wahai roh yang baik, keluarlah kamu dalam keadaan Allah suka kepada kamu. Lalu roh yang baik suka sangat-sangat nak keluar. Itulah maksud dia. Jadi roh yang baik bersedia untuk keluar, lalu malaikat pun tarik roh tersebut. Dan Rasulullah kata seperti air yang dituangkan roh tu keluar. Berarti mudah. Terus keluar begitu. Lalu disambarkan oleh malaikat. Maka malaikat sambar, letakkan dalam kain kafan yang berwarna putih dan bau yang harum. Dan bau tu terselerak di bumi. Kawasan dia tu harum. Ada pernah kita datang majlis mati bau harum tak? Ada tak? Tak ada? Yalah, kalau bau harum rasa cabut lari belaka. Apa tiba-tiba harum dah, dia otak orang Malaysia ni kalau bau harum malam Jumaat dah lain dah. Itu otak orang Malaysia, dididik dia kecil. Saya teringat saya kecil selalu takut kes tu lah. Bau harum, sudah tegak bulu rumah, cabut kan. Sikap kita. Rasulullah kata dua makhluk tidak akan dapat melihat, dapat mencium bau ni. Pertama manusia dan jin. Tu pasal kita tak cium, tak bau. Tu pasal tanya semua tak jawab. Memang tak bau. Kan? Tahu dah kalau ada yang bau, tu masalah tu. Mungkin tak lama mati tu. Okey. Baik. Memang kita tak boleh bau. Jadi, bau tu berselerakkan di bumi dan kisahnya dibawa naik ke atas langit. Malaikat yang berterbang mengatakan bau apa yang harum ni? Lalu dikatakan fulan si fulan.
nama yang terbaik pernah disebut di bumi. Maka diminta masuk naik ke langit sampai langit ke-7 dan dipersembahkan kepada Allah dan diarahkan tulis dalam kitab Illiyin dalam surah Al-Mutaffifin. Lepas tu kembali ke bumi. Hanya satu je roh yang tidak melepasi langit. Apa dia roh apa? Ya, orang lama tahu. Roh orang yang berhutang. Orang muslimin, orang mukmin yang berhutang, roh tak akan lepas. Walaupun warak macam mana sekalipun. Ya. Ingat tu, elakkan hutang. Okey. Yang kecil-kecil belajar hutang. Jangan. Okey. Okey. Kemudian roh yang jahat pula. Roh orang yang berdosa, roh orang yang kafir. Kedudukan dia pula lain. Apabila dia nak mati, maka datanglah malaikat yang hitam warnanya dengan pakaian yang hitam sambil membawa kain kafan yang buruk dan baunya busuk. Lalu kemudian malaikat maut pun datang. Malaikat maut datang, duduk di bahagian atas kepalanya, lalu mengatakan, "Ya ayyuhan nafsul khabithah, wahai roh yang baik, yang jahat, keluarlah kamu dalam keadaan Allah murka kepada kamu." Roh nak keluar tak? Tak nak keluar. Pasal dia tahu lepas ni, benda yang tak baik akan berlaku. Keluar, dia tak nak keluar. Namun malaikat maut mengikut arahan Allah. Mati kita pancul. Okey? Tepat. Tak ada cepat, tak ada lambat. Tepat. Allah dah tetapkan. Jangan takut. Kita akan mati semua. Tepat waktu dia. Itu pasal bila orang kata, kenapa dia lambat mati? Itu saka tu. Syirik pada Allah. Saka tak ada kait mengait dengan kematian. Syirik kepada Allah. Kerana Allah mengatakan dia yang menetapkan kematian. Tiba-tiba kita kata saka. Syirik. Lepas tu mula. Kan? Dia berkata cabut atap tu. Betul tak? Cabut atap. Itu kamu duduk rumah kampung. Cik duduk bangunan macam ni. Mana nak cabut atap? Melainkan campak je ke bawah. Cepat mati. Kan? Syirik. Terjebak dalam masalah syirik. Okey? Lalu malaikat maut apa dia buat sewaktu kematian itu? Allah menceritakan dalam surah Al-Anfal. Kisah ini terdapat dalam 3 surah Al-Anfal, surah Al-An'am dan juga surah Muhammad. Ayat dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-50. Kematian orang berdosa dan orang kafir terdapat dalam 3 surah ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Jika kamu melihat apabila malaikat-malaikat mencabutkan nyawa orang-orang kafir, lalu ditarikkan, lalu dipukulkan muka-muka mereka dan bahagian belakang mereka sambil dikatakan, rasalah azab yang membakar ini. Subhanallah. Orang-orang kafir nak mati susah. Dipukul muka dan dipukul di bahagian belakang. Kita tak nampak. Kita duduk, mayat tu mati tak nampak. Sedangkan Allah mengatakan, nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Kami rapat dengan mayat tu, dengan kamu tu. Dekat je. Tapi kita je yang tak perasan. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Okey. Jadi, dalam kisah ini menunjukkan kedudukan orang kafir mati begitu dahsyat. Lalu dah keluar mayat tu, bau busuk merebak. Dan akhirnya, dibawa malaikat tu ambil bungkus dan dibawa ke atas. Dan dikatakan malaikat-malaikat yang berterbangan berkata, mayat siapa, bau apakah ini yang busuk ni? Lalu dikatakan mayat si fulan, nama yang buruk pernah disebut di muka bumi. Lalu nak bawa ke atas langit, tidak dibenarkan. Maka roh itu dicampakkan ke bumi. Datang orang Melayu, roh campak ke bumi, maka roh pun balik pada hari raya nanti. Inilah orang Melayu kita. Dia ikut perangai orang-orang kafir punya fahaman. Roh jahat datang, muncul. Nak balas dendam. Ya. Ini pemikiran kita. Kita dengar roh datang hari raya. Roh datang hari Jumaat, kalau tak salah saya. Ya, 2. Pasal apa?
Hari raya tu yang nak sangat tu. Ya, nak makan lemang apa semua. Na'udzubillah min zalik. Ini kefahaman salah masyarakat kita. Roh bila dah berpisah daripada tubuh badan, acara mereka acara lain yang dikatakan acara barzakh. Itu urusan Allah saja yang Maha mengetahui. Cuma hukum roh ada. Roh para nabi lain kedudukannya. Roh para syuhada lain kedudukannya. Roh orang yang soleh lain kedudukannya. Dan roh orang yang berdosa seperti Fir'aun lain kedudukannya. Oleh kerana itu, kategori itu ada. Dia takkan kembali. Itu je. Okey? Baik. Jadi dalam bab mengungkit sedekah ni, kita tengok ayat Quran dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Okey, patut ayat tu panjang, famasaluhu kamasali Safwan. Okey. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan amalan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkitnya. Okey. Amalan sedekah diungkit. Walaupun daripada dulu kita buat, kita ungkit hari ini. Batal. Subhanallah. Walaupun banyak mana kita buat, kita ungkit. Batal. Pada orang. Kecuali pada anak. Jangan kata, oh anak tak boleh ungkit. Kan? Anak pun happy. Yes. Anak tak apa. Mu tak teringat mak beranak kamu, mak bagi makan kamu. Pasal anak ni, kalau tak ingat macam tu dia degil. Jentik sikit. Anak-anak kena diungkit. Kalau tak dia tak ingat. Ingatkan dia. Okey. Jadi Allah mengatakan, jangan kamu mengungkit. Kita ungkit. Apa juga kebaikan yang kita ungkit, batal. Kecuali untuk islah. Untuk kebaikan. Misalan, yang berlaku pada Saidina Osman. Pada hari dia dikurung oleh puak-puak pemberontak, mengarahkan Saidina Osman keluar untuk dihukum. Selama 40 hari dia dikurung, tanpa makan dan tanpa minum, tak dibekalkan. Maksudnya apa, ada rumah itu yang dia makan, itu yang dia minum. Subhanallah. Dia jenguk kejap ke tingkap, wahai kaum, apa yang kamu buat kepada aku, wahai orang Islam, wahai kaum muslimin? Apa yang telah kamu buat kepada aku? Tidakkah kamu ingat? Dia ungkit. Pasal apa? Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Madinah pada ketika itu, kemarau, tak ada air. Hanya ada satu telaga Yahudi dan digunakan air itu dengan harga yang mahal. Siapa nak kena bayar yang mahal. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang boleh membeli telaga Yahudi tersebut? Lalu aku mengatakan, aku ya Rasulullah. Subhanallah. Osman kaya, jutawan. Oleh kerana itu, salah faham kalangan umat Islam yang kononnya zuhud, tak nak kaya, dia silap. Memang dia pun jenis tak kaya kan. Itu pasal dia zuhud. Sebenarnya, zuhud bukan berarti miskin. Walaupun kaya macam mana pun, tapi dunia tidak diletakkan dalam hati, itulah zuhud. Lalu dia mengatakan, aku ya Rasulullah. Lalu kenapa pada hari ini kamu tidak memberikan aku, tidak mengizinkan aku minum dari telaga tersebut? Subhanallah kan. Dia beli tak dapat. Dan ingatlah waktu ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang siapa yang boleh menyediakan Jaisyul Usrah, tentera perang. Rasulullah minta siapa yang boleh mengorbankan. Lalu aku mengatakan, aku ya Rasulullah, untuk keamanan. Lalu aku menyedekahkan berapa ekor unta? 1000 ekor unta. Yang kiranya seekor unta pada zaman tu macam BMW sebiji. 1000 ekor unta. Subhanallah. Tetapi apakah kamu lakukan kepada aku? Ya, jadi dalam mengungkit perkara tersebut tak menjadi masalah. Kenapa? Dia terfitnah. Jadi kalau benda-benda yang mengungkit begitu, dia tidak membatalkan pahala.
Cuma mengungkit kita ni, mengungkit bila bagi bukan banyak pun, sikit je, RM100 pun amboi, mengungkit macam sejuta. Ya, tak boleh mengungkit. Kemudian yang membatalkan juga dalam siri ni ialah menyakiti orang yang menerima. Kita bagi tu, nah ambil lah duit ni, ambil, tak kenang budi, amboi. Di belakang tu ada istilah lagi, tak kenang budi. Bagi dah bagus, nah, campak aja. Tak boleh menyakiti penerima. Bagilah elok-elok, apa salahnya? Kan? Walaupun pada bibi, tak boleh. Bibi pun kadang-kadang kena juga kan. Tak boleh. Bagi cara elok. Seperti orang yang bersedekah hartanya untuk diperlihatkan kepada manusia, seperti kita bagi untuk menunjuk-nunjuk. Tak boleh. Riak dinamakan. Tu dia, cek besar ni ha. Keluar surat khabar. Ya. Satu rumah anak yatim di sana. Saya datang ziarah tengok kan. Ustaz, apa dia? Ustaz nampak tak kunci bas? Memang besar ni lebih kurang kunci bas dia. Kecil sikit. Nampak kunci bas kan? Tahu tak Ustaz? Dah 2 tahun bagi bas tak sampai-sampai. Bas tak sampai-sampai. Saya kata kita peloya buruk sikit. Mana ada bas kunci besar tu kan? Kesian. Rumah anak yatim yang berada di kawasan di kawasan Taman Tasik Tawasa tu. Apabila dibuat macam tu, itu harta. Bila kamu dah tangkap gambar, keluar surat khabar tu. Ya, tiba-tiba kamu tak bagi, kamu mengkhianati anak yatim. Kamu berdosa besar. Selagi kamu tak tunaikan amanah tu, kamu berdosa besar. Kamu makan harta anak yatim. Jahat. Ya, semata-mata begitu. Itu dah bukan riak tu. Itu dah kategori apa pula tu. Ya, inanya orang. Tapi kalau kita tak katakan semua orang yang bagi cek besar ni tu riak, ya. Itu kena ambil perhatian elok-elok. Setengah orang dia nak tangkap gambar tu, dia bagi kenapa? Nak lepaskan pengecualian cukai. Okey, macam tu kita tak jadi masalah. Tangkaplah. Nak tangkap gambar banyak mana pun tak apa. Mana sisi atas bawah apa semua tak apa. Ya. Tetapi itu semua adalah hati masing-masing. Cuma kita mengatakan orang yang bagi itu semata-mata nak menunjuk, maka kita katakan itu kategori riak. Tapi kalau bagi untuk mengelakkan cukai, untuk kebaikan, itu tak apa. InsyaAllah. Okey. Dan orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat, maksudnya orang yang bukan Islam, inilah kategori 4 golongan ini, dia tidak akan diterima amalan sedekahnya. Batal. Zoom. Orang kafir kalau dia bersedekah tidak diterima oleh Allah. Ya. Orang riak bersedekah tidak diterima oleh Allah. Orang yang menyakiti penerima tidak diterima oleh Allah. Orang yang mengungkit-ungkit kisah lama sedekahnya, maka tidak diterima oleh Allah. Batal amalan kita. Habis. Dan yang keempat, melanggar batasan perbuatan haram yang Allah larang. Ya. Melanggar batasan Allah, yakni perbuatan haram. Berdalilkan dalam hadis dari Thauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengetahui tentang kaum dari kalangan umatku yang datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan pahala seperti gunung yang tinggi. Maka Allah Azza wa Jalla jadikan ianya seperti derbu yang berterbangan. Nampak tak? Lagi satu amalan. Ya. Yang mana dia datang dengan amalan yang banyak baik. Ingat ya, orang Islam ni kalau dia jahat macam mana pun, kalau dia buat baik akan dapat pahala. Dia buat baik akan dapat pahala. Dia buat konsert amal, bawa penyanyi-penyanyi nak bagi anak yatim. Okey. Dapat pahala tak? Niat dah baik, cara tak baik kan. Allah akan bagi tunjuk tu. Kamu punya pahala asalnya begini. Lepas tu jadi debu berterbangan. Habis. Jadi amalan tu tidak diterima. Okey? Rasulullah mengatakan amalan kebaikan sebesar gunung, berarti besar, banyak, yang tinggi, maka Allah Azza wa Jal jadikan seperti debu yang berterbangan.
Subhanallah. Sauban bertanya, wahai Rasulullah, terangkan sifat mereka itu kepada kami. Kami mengharapkan agar tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengenali sifat-sifat mereka. Ya, Sauban minta, ya Rasulullah bagi tahu sifat itu supaya kami tidak terikut dengan sifat-sifat mereka tu. Lalu baginda menjawab, sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kamu yang serupa kulitnya dengan kamu. Mereka berada di malam hari seperti mana kamu lakukan. Tetapi mereka itu apabila berada dalam perkara yang diharamkan, maka mereka langgari. Maksudnya, dia hidup macam kita juga. Sehari semalam apa yang kita buat. Sembahyang, puasa, zakat, apa bersedekah, bantu orang, semua dia buat. Sama dengan kita. Tetapi, bila sampai satu perkara yang diharamkan, dia langgar. Langgar dengan sengaja. Dia buat dengan sengaja. Na'udzubillah min zalik. Kalau tak sengaja, itu lain cerita. Tetapi dengan sengaja. Ya. Apabila dia berada bersendirian, lalu bertemu dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, maka dia langgar. Oleh kerana itu kita dalam bab-bab dosa ni, dosa kecil satu bab. Dosa kecil bila kita lakukan, insya-Allah penghapusan tu banyak. Kita ambil uduk, terhapus dosa kecil. Bila sujud, terhapus dosa kecil. Pergi masjid, terhapus dosa kecil. Membantu orang, mengambil berbagai-bagai bentuk-bentuk tu, menghapuskan dosa kecil. Tetapi pada dosa besar, dia dua kategori. Dosa besar kabair yang berbentuk syirik kepada Allah, dan dosa besar kabair yang lain-lain tu. Itu memerlukan taubat yang khusus. Taubat yang khusus. Syirik pun begitu, tetapi syirik lagi. Taubat yang khusus ini, kabair ni, mungkin kadang-kadang terjebak balik. Dia taubat, cuba nak buang-buang, minum arak juga, misalnya. Akan berlaku. Tetapi pada syirik, dia tak boleh berulang. Kerana syirik itu satu benda yang kekuatan pada keyakinan. Okay. Cuma bila taubat yang terakhir ini berkaitan kabair bagi orang-orang yang berdosa dengan orang yang lain. Itu yang masalahnya. Kalau pernah mengumpat, nak kena minta maaf. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Kalau pernah mencuri, kena minta maaf. Kalau pernah ambil pen pejabat dulu, kena minta maaf. Kan? Susah tu. Dah lama ustaz pejabat pun dah bankrupt dah. Istighfar je lah. Nak buat macam mana? Waktu kita kerja dulu, banyak kita ambil hak-hak pejabat tu. Tak boleh sebenarnya. Itu hak pejabat. Taqillah bagi mereka yang buat begitu. Okay? Jadi oleh kerana itu, dalam bab yang begini, kita katakan, jangan langgar apa yang Allah haramkan. Kerana bila kita langgar apa yang Allah haramkan, maka terbatal amalan kita. Jadi, dalam kertas yang ringkas ini di antara amalan, 4 amalan yang saya jumpa. Wallahualam, kalau ada amalan lain macam Ustaz Aizat dengan Ustaz Marzuq yang boleh berkongsi sama, insya-Allah mudah-mudahan boleh tambahlah. Baik. Jadi ada apa-apa soalan yang untuk kita bincangkan? Wallahualam bissawab. Ada apa soalan? Bulan puasa. Taklah. Dan saya mengharapkan agar kita simpan maklumat ni dalam diri kita. Kenapa kita takut amalan kita terbatal. Tu je. Ya, enam. Tak mungkin dengan luar dari jasad tu. Aywa. Al-Anfal 50, 50. Aywa. Dua lagi di dalam surah Muhammad. Tiap ya, surah Muhammad atau surah Fatah.
Sebentar ya, saya tengok sekejap. Tak jumpa pula dah. Okey, ayat yang ke-27 surah Muhammad. Aywa. Al-An'am. Pasal dulu baca Quran lain. Dah. Siapa hafiz hafal surah Al-An'am? Angkat tangan. Angkat tangan. Ada. Okey, cari. Jaga. Tak apa, ustaz awak kena. Surah Al-An'am, cari. Dalam ayat 50 ke atas tu cari. Sementara ustaz nak jawab ni. Bolehkah kalau seorang ayah mengungkit kepada anaknya? Sama juga. Dalam persoalan ini ayah dan ibu sama je. Ya, boleh mengungkit. Maksudnya mengungkit yang berpatutan. Ya. Kerana untuk mendidik. Mengungkit untuk mendidik anak-anak, tak apa. Ya. Kerana memang itu tabiat, kadang-kadang anak lupa ayah dan ibu. So, ayah dan ibu, anak-anak selalu lupa. Pasal apa? Itu memang tabiat anak lah yang kita harapkan anak-anak kita semua anak soleh kan. Anak-anak selalu lupa ayah dan ibu, tapi dia tak pernah lupa boyfriend, girlfriend dia. Yang itu yang sakit. Ya. Ayah mentua mengungkit pada menantu. Apalah salah menantu tu sampai dia ungkit ni. Janganlah begitu kan. Ya. Mengungkit sebab apa tu? Yang tu kita nampak tak kena. Mengungkit macam tu tak kena. Pasal aku dulu kenduri kamu tu aku yang tanggung kan. Kamu berhutang pun. Janganlah begitu. Apa dia? Apa yang dia buat dulu dia ungkit balik. Tak baik. Tak boleh. Ya. Kita nampak amalan itu akan terbatal. Wallahualam. Tapi tengoklah patutan pasal aku anak menantu tu buat perangai ke. Kan? Buat perangai sampai pak mentua bengkak aja. Kata istilah orang moden, bengkak kan. Wallahualam. Tapi kita nampak sebagai seorang yang tua yang ni janganlah ungkit benda-benda yang berkaitan dengan orang macam tu. Kalau tak perlu diungkitkan. Okey, ada lagi? Okey, insya-Allah khair. Betul. Jumpa ayat. Kawan. Yang syirik ni. Ya, nam. Kalau seni perbuatan kata-kata macam mana? Kata kita mengatakan sesuatu untuk ubat lah. Ubat tu yang menyembuhkan. Adakah itu masalah dalam Okey, biasanya masyarakat kita bila menyebutkan sebelum tu dalam surah Al-An'am ayat 93. Okey. Biasanya bila kita adat kita bila sebut ubat tu menyihatkan, masyarakat kita tidak pernah beriktikad ubat tu memang menyihatkan. Bahkan Allah yang mengizinkan. Dia akan cakap begitu. Menyembuhkan, mengizinkan sihat. Cuma bila kita sebut ubat ni apa orang kata? Yalah, ubat ni baik untuk saya apa semua. Kebiasaannya kita tengok masyarakat tidak dikaitkan dengan masalah keyakinan dia ubat tu lah 100%. Tetapi kalau orang tu kata, ya ubat ni baik. Dengan izin Allah. Tak, ubat ni baik. Tang situ ada masalah. Kan? Kenapa? Kita kena faham bukan semua ubat menyihatkan. Saya buka 2 cerita. Subhanallah. Menarik. Bagi saya menarik. Waktu sekolah tahfiz saya buat persembahan di PWTC satu ketika dahulu. Seorang kampung saya jemput datang. Bukan orang kampung, ayah saya jemput datang majlis tersebut. Dia ada darah tinggi. Lepas tu dalam kopi, dalam makanan tu ada kopi,
Yang memang kopi biasa tak tahu gula terluar kan. Jadi kopi tu dia banyak minum. Dia minum. Lepas tu balik ke Perak. Berapa hari tu dia pergi cek doktor darah tinggi dia. Doktor kata, "Encik, darah tinggi encik tak ada." Punya tingginya dulu tak ada. Lepas tu, "Betul ke doktor?" "Betul." Dia kata, "Okey, tak apa, datang esok." Dia kata. Esok datang lagi, cek tak ada. Lepas tu dia bagi tempoh sikit, datang hari tersebut. Datang hari tersebut, tak ada. Kan? Lepas tu doktor tanya, "Apa agak encik makan ni?" Tak tahu juga. Lepas tu dia ingat. Dia telefon saya. Dia panggil, "Fadil, apa jenama kopi yang kamu buat kat PWTC tu?" Manalah kita tahu kan. Yang kita ingat adalah jenis kopi yang selalu kita minum, kopi mak janda, kopi kapal apa terbakar apa nama kan. Kapal api ke? Saya pun tak tahu. Okey, jadi saya tak tahu. Jadi dia kata, "Abah rasa abah makan kopi tu lah, alhamdulillah sampai sekarang tak ada kecil darah tingginya. Alhamdulillah." Itu satu. Berarti bukan masalah ubat tu hanya ialah jalan je. Kedua, waktu saya aksiden patah tangan tu, saya duduk kat rumah tu, datang jemaah yang tapi kawasan lain datang dalam keadaan kaki dia ada masalah sikit. Dia kata, "Ustaz, saya nak cerita kat Ustaz. Ustaz percaya tak percaya tu tak apalah, tapi saya cerita. Saya ni pun dulu memang ada darah tinggi. Nak jadi cerita, satu hari tu, dan darah tinggi saya kritikal Ustaz. Hari hujan lebat. Hujan lebat, kilat. Kan, kuat. Saya nak solat asar waktu tu. Saya nak ambil uduk. Pasang air, tengah ambil uduk, kilat kuat. Shot kan. Biasa akan berlaku shot. Tercampak. Kata. Pitam kejap. Campak. Lepas tu, tak apalah. Tapi rasa badan tu agak lain sikit kan. Ini macam cerita X-Men tau. Lepas tu, saya pun macam biasa, sampai tarikh tu saya pergi ke klinik. Saya cek. Doktor kata, "Encik, darah encik tak ada apa-apa." Macam mana tak ada apa-apa? Darah saya tinggi. Tak, darah encik tak ada apa-apa. Apa encik makan? Tak ada makan, dia kata. Tak ada makan. Cuba encik ingat apa encik makan. Cuba ingat, cuba. Tak ingat. Dia kata tak ada apa. Cuma doktor, saya boleh bagi tahu hari yang hujan lebat tu, bila kilat kuat tu, saya tengah ambil uduk, shot. Yang tu saya tercampak, terduduk, rasa pening-pening sikit. Tu je yang saya tahu. Alhamdulillah sampai sekarang tak ada kencing. Darah tinggi. Nampak tak? Tapi janganlah pula kita buat. Bantai tunggu kilat, pum kita ambil, pum. Itu hangus terus. Bukan sihat, hangus terus. Ya, jadi masalah ubat hanya teknikal, tapi kita mengatakan masyarakat kita tidak pernah beriktikad yang bahawa ubatlah segala penyembuhnya. Hanya Allah, insya-Allah khair. Okey. Baik, jadi saya rasa cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap adalah kelemahan saya sendiri, dan mudah-mudahan dapat kita beramal dengan amalan yang terbaik ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan syurga yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.